Kembali lagi kita bertemu dalam perbincangan sains tahun 4. Dan pada kali ini kita hanya akan membincangkan activity yang terdapat di dalam buku sains. Dan topik yang kita akan bincangkan adalah berkaitan dengan graviti bumi dan juga putaran dan peredaran bumi. Mari kita mulakan. Soalan 4 dalam muka surat 89. Ini merupakan satu eksperimen. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menyiasat sama ada kejadian siang dan malam adalah disebabkan oleh putaran bumi. Apa yang perlu dilakukan? Sediakan susunan rada seperti yang ditunjukkan di raja di sebelah. Pastikan eksperimen ini dilakukan di dalam bilik gelap. Hidupkan lampu suluh dan perhatikan apa yang berlaku. Dan yang terakhir, putarkan globe perlahan-lahan daripada barat ke timur. Catatkan pemerhatian. Pemerhatiannya, lukiskan dapatan kamu dalam raja di atas. Sekarang kita pergi kepada soalannya. Soalan nomor 1. Apakah yang berlaku apabila lampu suluh dihidupkan? E. Bahagian globe yang menghadap cahaya lampu suluh adalah terang. Dan B. Bahagian globe yang membelakangi cahaya lampu suluh adalah gelap. Soalan yang kedua. Apakah yang berlaku apabila globe diputarkan? Bahagian globe yang terang perlahan-lahan akan menjadi gelap. B. Bahagian globe yang gelap perlahan-lahan akan menjadi terang. Kesimpulannya, putaran bumi menyebabkan kejadian siang dan malam. Soalan objektif di dalam muka surat 90. Soalan yang pertama. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Adakah daya tarikan graviti bumi berubah mengikut tempat di permukaan bumi? Ataupun daya tarikan yang bertindak di antara dua objek merupakan daya tarikan graviti bumi? Ataupun adakah tidak semua objek ditarik ke arah pusat bumi? Ataupun yang terakhir, panjang sesuatu objek dipengaruhi oleh daya tarikan graviti bumi? Jawabannya adalah E. Daya tarikan graviti berubah mengikut tempat di permukaan bumi. Soalan yang kedua. Diberikan pernyataan yang berikut. Semua objek di bumi akan jatuh ke permukaan tanah. Soalannya, antara daya berikut yang manakah adalah berkaitan dengan pernyataan di atas? E. Daya tarikan. B. Daya tolakan. C. Daya geseran. D. Daya tarikan graviti bumi. Sudah tentu jawabannya adalah D. Daya tarikan graviti. Soalan 3. Raja 1 menunjukkan seorang budak melambung bola ke atas. Soalannya, apakah yang akan berlaku pada bola tersebut selepas seketika? Adakah E. Bola itu akan terus bergerak ke atas? Atau B. Bola itu akan jatuh ke bawah? Ataupun C. Bola itu kekal terapung di udara? Ataupun D. Bola itu akan bergerak ke hadapan? Kita tahu jawabannya adalah B. Bola itu akan jatuh ke bawah. Soalan 4. Berapa lamakah masa bagi bumi untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi matahari? Adakah 24 jam, 28 hari, 165 1/4 hari, ataupun 100 tahun? Jawabannya adalah C.
Soalan 5. Antara raja yang berikut, yang manakah betul bagi arah dan panjang bayang-bayang kayu pada waktu 4 petang? Kita perhatikan jawaban. Dan kita tahu pada jam 4 petang matahari berada pada kedudukan barat, oleh itu arah bayang-bayang adalah ke arah timur. Dan pada jam 4 petang panjang bayang-bayang adalah lebih panjang daripada batang kayu. Oleh itu jawabannya adalah B. Soalan 6. Maklumat di bawah menunjukkan botol diletakkan di gelanggang badminton. Bayang-bayang botol yang terbentuk adalah tepat di bawah botol. Soalannya, ramalkan masa kejadian tersebut. Adakah E. 8 pagi, B. 11 pagi, C. 12 tengah hari, dan D. 5 petang? Jika bayang-bayang terbentuk tepat di bawah botol, maka masa itu adalah tepat pada waktu tengah hari, yaitu jam 12 tengah hari. Jawabannya adalah C. Soalan yang terakhir. Raja 2 menunjukkan Salma berdiri di kawasan lapang. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang arah dan panjang bayang-bayang Salma pada waktu 5 petang? Kita perhatikan pilihan jawaban. Arah bayang-bayang yang menunjuk ke arah timur adalah betul. Oleh itu, jawabannya adalah di antara E ataupun C. Kita perhatikan jawaban E. Panjang bayang-bayang adalah lebih panjang daripada Salma. Oleh itu, jawabannya adalah E. Muka surat 92. Soalan yang pertama. Raja 1/1 menunjukkan seorang budak hendak melepaskan bola yang berada di tangannya. Soalan E1, ramalkan apa yang akan berlaku kepada bola tersebut. Bola itu akan jatuh. Soalan yang kedua, berikan alasan kamu. Bola itu akan jatuh karena ditarik oleh graviti bumi. Soalan B, kemudian 2 biji bola dengan size yang berbeza dilepaskan daripada tangan budak itu pada ketinggian yang sama. Soalan yang pertama, apakah yang akan berlaku? Tandakan betul pada jawaban yang betul. Kedua-dua bola jatuh serentak. Ini betul. Bola besar jatuh ke lantai terlebih dahulu. Ini salah. Bola kecil jatuh ke lantai terlebih dahulu. Juga salah. Soalan yang kedua, mengapa? Karena kedua-dua bola ditarik oleh graviti bumi. Soalan C, nyatakan 2 kesan daya tarikan graviti bumi ke atas sesuatu objek. Yang pertama, objek kekal pada kedudukannya. Dan yang kedua, objek ditarik ke arah pusat bumi. Soalan yang kedua, Raja 2 menunjukkan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Namakan P dan Q. P merupakan orbit dan Q merupakan paksi bumi. Soalan B, lengkapkan jadwal di bawah dengan menyatakan 2 jenis pergerakan bumi dan 1 kesan bagi setiap pergerakan. Yang pertama, putaran pada paksi bumi. Dan yang kedua, peredaran bumi mengelilingi matahari. Kesannya, putaran bumi pada paksinya akan menyebabkan kejadian siang dan malam, manakala peredaran bumi mengelilingi matahari akan menyebabkan perubahan musim. Soalan yang ketiga, Raja 3 menunjukkan bacaan ketinggian air pasang surut yang direkodkan di Pelabuhan Kelang pada 7 Agustus 2018. Kita perhatikan gambar raja tersebut.
Soalan E1. Apakah corak perubahan ketinggian air pasang surut daripada jam 2 pagi hingga 8 malam? Kita perhatikan perubahan ini. Menurun, menaik, dan menurun, ataupun juga kita boleh tuliskan sebagai berkurang, bertambah, dan berkurang. Soalan yang kedua. Apakah yang menyebabkan perubahan air pasang surut itu? Air pasang surut disebabkan tarikan graviti bulan. Soalan B. Padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan ini. Tempat penyiasatan merupakan pemboleh ubah yang dimalarkan, manakala ketinggian air pasang surut adalah pemboleh ubah bergerak balas. Soalan keempat. Raja 4 menunjukkan kedudukan bayang-bayang sebatang kayu. Soalan E1. Ramalkan pada pukul berapakah kedudukan bayang-bayang ini boleh dilihat? Pada jam 2 petang. Soalan kedua. Nyatakan alasan kamu. Pada waktu ini, matahari berada di kedudukan barat pada waktu petang. Soalan B. Lukiskan kedudukan bayang-bayang batang kayu itu pada pukul 9 pagi. Kita akan lukiskan seperti yang ditunjukkan. Soalan kedua, mengapa? Karena matahari berada di timur pada waktu pagi. Soalan C. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Soalan yang seterusnya. Raja di bawah menunjukkan Amin ingin melontar sebiji batu. Soalan E1. Lakarkan pergerakan batu itu. Tandakan anak panah bagi menunjukkan tindakan daya graviti ke atas batu itu. Kita perhatikan daya kehadapan dan daya tarikan graviti ke bawah. Soalan kedua, ramalkan kedudukan batu itu selepas dilontarkan. Jawabannya adalah beberapa meter di hadapannya. Soalan B. Jika Amin melontar batu itu dengan lebih kuat lagi, ramalkan pergerakan batu itu. Batu itu akan jatuh lebih jauh dari lontaran sebelumnya. Soalan C1. Katakan Amin mempunyai kekuatan yang luar biasa karena dia dilahirkan di planet yang dinamakan Krypton, seperti dalam film Superman. Jika dia melontarkan batu itu ke atas sekuat hatinya, apa yang akan berlaku? Batu itu akan dilontar lebih jauh dan melepasi atmosfera bumi. Soalan yang terakhir. Adakah daya tarikan graviti masih bertindak ke atas batu itu? Mengapa? Jawabannya ialah iya, karena batu itu akan jatuh semula ke bumi.